khabar semua? Oke, jawab soalan berikut dalam buku latihan sains. Soalan 1, berikan inference yang sesuai bagi situasi yang berikut. Oke, inference kita tahu dia suruh kamu cari sebab. Oke, tengok sana. Soalan 1A, kayu balak yang besar terapung di atas permukaan air. Inference dia suruh kamu cari mengapa kayu balak yang besar terapung di atas permukaan air. Oke, sekarang kita perhatikan gambar rajah yang kedua. Oke, dia suruh kamu cari sebab. Mengapakah kadar pernafasan menjadi lebih tinggi selepas bersenam? Cara menjawab soalan 1A, kayu balak yang besar terapung di permukaan air kerana kayu, jawapan dia ada pilihan lebih tumpat atau kurang tumpat dari air. Soalan 1B, cara jawab, kadar pernafasan menjadi lebih tinggi selepas senaman kerana tubuh memerlukan lebih banyak apa? Apa yang kamu sedut setiap hari? Itulah jawapan bagi jawapan 1B. Soalan 2, rajah di bawah menunjukkan dua cara murid tahun 5 Zarud ke sekolah. Jarak di antara rumah mereka ke sekolah adalah sama, iaitu 1 kilometer. Kita tengok soalan 2A, ramalkan tempoh yang diambil oleh kedua-dua murid itu untuk ke sekolah. Murid A gunakan motosikal, murid B gunakan bicycle. Ramalkan tempoh. Jadi di sini tidak ada menunjukkan. Kamu pun tidak tahu macam mana nak menentukan masa, betul tak? Jadi kita gunakan cara yang paling mudah, iaitu umum, yang tidak ada nilai ukuran. Ya, jadi kamu guna yang umum seperti paling laju, paling lambat, paling cepat, paling singkat, lambat, perlahan. Macam tu. Gunakan perkataan itu untuk menjawab soalan ramalan ini untuk tempoh masa. Cara menjawab soalan 2A, murid A mengambil masa paling cepat ke, laju ke, singkat ke, lambat ke, perlahan ke, pilih jawapan sampai ke sekolah berbanding murid B. Sekarang kita tengok soalan 2B. Jika murid B mengambil tempoh selama 15 minit untuk ke sekolah, berapakah tempoh yang diambil oleh murid A? Jadi di sini ada ukuran. Kalau ada ukuran, contohnya yang ini murid B, jarak dia mengambil masa 15 minit. Jadi kita buat ramalan berapa yang dapat diambil oleh murid A. Kita tahu murid A menggunakan motosikal lebih laju daripada basikal. Kita boleh buat macam ni, 15, 10, 5 dalam gandaan 5. Jadi kita boleh buat jangkaan bahawa murid A itu mengambil masa kurang daripada 10 minit, ataupun kalau kamu nak buat dalam gandaan 5-5, mula daripada yang paling rendah, iaitu kalau dia makin laju, jadi masa dia adalah paling singkat. Macam tu. Kamu boleh ambil dia 5 ataupun kurang daripada 10. Kalau letak dalam lingkungan ini tak logik. Jadi kadang-kadang kita jawab soalan mesti ada logik juga. Jadi kurang daripada 10 ataupun tulis angka terus 5 pun boleh diterima. Sekarang kita tengok soalan 3. Rajah di bawah menunjukkan bilangan penyu yang mendarat di perairan negeri M dalam tempoh 6 tahun. Jadi 1 ini nilai dia adalah 100.
ekor penyu. Jadi kalau kita tengok di sini, daripada tahun 2013 sampai 2018, yang paling teruk adalah pada tahun 2015 dan 2016. Bilangan dia paling sedikit. Okey, soalan A, berdasarkan raja di atas, apakah pemerhatian kamu? Jadi apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak di sini? Okey, jadi kamu tengok bilangan penyu yang mendarat di perairan Negeri M pada tahun 2015-2016 adalah yang paling banyak atau sedikit? Okay. Cara menjawab soalan 3A, bilangan penyu yang mendarat di perairan Negeri M pada tahun 2015 dan 2016 adalah yang paling banyak ataupun yang paling sedikit. Soalan 3B, berikan inference tentang bilangan penyu yang mendarat pada tahun 2015 dan tahun 2016. Maksudnya kita fokus di sini. Okey, kenapa penyu itu? Dia suruh kamu cari inference. Bila kita jawab soalan inference, pertama ialah kita perhati dulu. Bila kita sudah perhati, kita sudah tahu dia berkurang. Okey, jadi sekarang tanya diri kamu, mengapa dia berkurang? Baca info sains tentang penyu untuk mendapatkan jawapan inference bagi tahun 2015 dan 2016. Seekor penyu jantan akan menghabiskan keseluruhan masa hidupnya di dalam air. Tidak seperti penyu betina yang akan ke darat untuk bertelur. Cara menjawab soalan 3B, bilangan penyu yang mendarat pada tahun 2015 dan 2016 paling sedikit kerana bagi sebab kamu berdasarkan info sains dan carta palang tadi, cari dan bagi pendapat kamu. Okey, untuk soalan 3C, berapakah jumlah bilangan penyu yang mendarat dari tahun 2016 hingga tahun 2018? Okey, jumlah, perkataan jumlah bermaksud kamu kena tambahkan semua nilai ini. Dari tahun 2016, bermula daripada 2016 hingga 2018. Okay, tambahkan semua bilangan penyu itu dan tulis jumlah dia. Okey, jadi kamu tahu satu penyu ini nilai dia 100 ekor. Okey, ini 100 ekor. Ini berapa ratus, ini berapa ratus, tambahkan semua itu. Okey, jumlahkan semua. Okey? Cara menjawab soalan 3C, pertama, kamu rujuk balik pada carta palang, lihat pada tahun 2016 ada berapa ekor, tulis. 2017 ada berapa ekor, tulis. Kemudian 2018 ada berapa ekor, tulis dalam nilai ratus. Kemudian langkah seterusnya tambah ketiga-tiga tahun itu, bukan tambah tahun, tambah jumlah ekor itu, itulah jumlah keseluruhannya. Itu saja pembelajaran kita hari ini untuk soalan 1 hingga soalan 3. Bagi soalan 4 hingga soalan 7 akan disambung kemudian.